Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita masih bersama dalam program Tanyalah Ustaz pagi ini. Biar tahu jangan keliru tuan-tuan. Insya-Allah untuk pagi ini kita akan membincangkan tajuk yang sangat saya rasa diperlukan untuk semua orang mengambil manfaat dan faedah yang sama, untuk kita sama-sama memahami dan kita mengenal bahawasanya setiap manusia ini ada ujiannya yang disebut dengan ad-dunya darul bala' wal imtihan. Dunia adalah medan ujian kepada semua orang. Dan Allah mendatangkan dengan ujian yang berbeza-beza kepada setiap manusia, kan? Yang cuma jaminan daripada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap bebanan yang Allah bagi kepada kita ni tuan-tuan, tak ada benda yang terlalu berat sehingga kan tak mampu untuk kita menerima segala ujian tersebut. Jadi tuan-tuan, insya-Allah untuk pagi ni dan bersama dengan saya Ustaz Muhammad Isra Maisuf, untuk kita sama berbincang tentang tekanan, sakit jiwa dan stres-stres, tentang anxiety yang saya yakin semua kita ada masalah ini, cuma yang membezakan di mana tahapnya. Ada orang yang mungkin gear 1, ada orang yang gear 4, ada orang yang gear reverse pun ada. Maka insya-Allah kita sama-sama bincangkan agar Allah memberikan kebaikan dan ketetapan, agar kita dapat menguruskan setiap daripada ujian yang Allah bagi ini sebagai jambatan pahala. Nabi SAW sebut dalam satu hadis sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini. Nabi kata apa pada kita? Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang mana Allah memberikan ujian yang banyak kepada dia dan dia boleh melakukan ibadah, masih boleh buat benda-benda baik, tak buat benda lok-lak, tak buat benda merapu, tak buat benda-benda yang mengundang kemurkaan Allah, maka Nabi kata apa? Kahijratin ilayya, diberikan ganjaran seperti mana kamu berhijrah kepada aku. Betapa besarnya ganjaran yang diterima. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi ini insya-Allah kita akan mengambil faedah bersama-sama dalam perbincangan kita, dalam perbahasan kita insya-Allah tuan-tuan, dalam tajuk yang kita akan bincangkan berkaitan penawar jiwa kacau. Penawar jiwa kacau. Dalam bab jiwa ni tuan-tuan, punyalah banyak masalah sehingga kan para ulama menulis khas buku berkaitan penawar bagi hati. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menulis khas. Nak abang kata pentingnya dalam bab penjagaan hati dan jiwa ini. Jadi tuan-tuan, jom kita raikan tanpa kita nak membuang masa, kita mengambil faedah bersama untuk kita raikan soalan daripada rakan-rakan kita yang meninggalkan begitu banyak soalan di ruang komen. Jadi kita raikan untuk soalan yang pertama daripada Al-Shal. Assalamualaikum Ustaz, apakah jenis stres yang perlu kita ketahui? Yang kedua dia tanya, bagi pesakit yang mengalami jiwa kacau, bagaimanakah cara sebaiknya dan tips bagi membantu beliau daripada terus hanyut dibuai emosinya agar tidak memudaratkan diri sendiri? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, di sini ada dua soalan yang perlu kita tuntaskan bersama sebagai pembuka bicara pada kita pada pagi ini. Yang berkaitan ke Al-Syal, kita tanya berkaitan apakah jenis-jenis stres yang ada. Baik tuan-tuan, jenis-jenis stres kalau ikut daripada portal My Kesihatan Malaysia, menyenaraikan ada 3 jenis stres yang ada dalam seorang manusia ini. Maksudnya semua manusia ada stres dia, cuma kita nak letakkan di mana tahap stres kita. Dalam portal My Kesihatan Malaysia kata apa? Yang pertama disebut acute stress. Acute stress ni bukan cute comel-comel tu. Acute stress adalah satu nama yang disebut sebagai dalam bahasa Melayunya adalah stres akut. Yang ni ada kepada semua jenis orang. Dia disebut sebagai stres kecil yang bersifat kepada kehendak harian. Push factor. Kenapa kita nak makan, kita nak minum, kita nak membeli, kita nak berbelanja, segala bentuk benda itu adalah sebagai stres kecil. Sebab manusia ni diperlukan pada tekanan sikit baru kita boleh buat kerja biasanya. Macam cikgu lah bagi lecturer kita bagi assignment. Kalau dia kata due date kena hantar minggu depan, malam ni kita tak buat lagi. Bila kita buat? Biasa esok lusa nak hantar baru kita buat. Itu namanya acute stress yang tidak memudaratkan kesihatan, malah diperlukan sebagai push factor. Yang kedua disebut sebagai episodic stress. Episodic stress ni adalah stres dalam kerja yang tak realistik dan tak capai apa yang kita nak. Contohnya macam orang yang dia bercinta, dia nak mendapatkan seseorang, tiba-tiba tak dapat, maka frust putus cinta itu adalah stres yang pada peringkat pertengahan.
ataupun gaji yang tak cukup untuk keperluan harian, ataupun kerja yang dia tak suka kerja tu, kena paksa. Kan? Profession yang masa dulu dalam angkatan tentera dulu, ramai kawan-kawan saya yang mana mereka yang mak ayah nak minta jadi tentera. Dia pun tak mau. Ada yang nak jadi chef, ada yang nak jadi businessman, ada yang jadi dia masuk dalam keadaan selama 4 tahun dalam degree itu dalam penuh dengan episodik stres yang disebut dengan stres tahap pertengahan. Dan yang paling kita membimbangkan adalah chronic stress. Adalah stres yang bahaya dan tak sihat kepada tubuh badan, yang mana akan boleh efek kepada fizikal dan mental. Dia bukan hanya kepada mental. Mental bukan jadi masalah, mental koyak. Dia boleh kepada masalah fizikal secara tubuh badannya. Bila tak cukup tidur, dia akan main mudah untuk kena anxiety, dia akan main boleh dalam keadaan sebagai depression, boleh jadi sakit jiwa dan macam-macam masalah lagi. Jadi itu adalah 3 senarai yang dikategorikan stres-stres yang berperingkat, dan yang paling bahaya adalah chronic stress yang boleh bawa kepada kesihatan fizikal yang dijejaskan. Mata jadi bengkak, tak boleh nak tidur malam, kan? Boleh jadi masalah jantung, serangan jantung. Jadi banyak benda-benda tersebut. Dan macam mana cara nak menangani stres? Ditanya berkaitan daripada terus dibuai masalah ataupun jiwa kacau ni. Maka tuan-tuan, ada 5 benda yang disebutkan dalam penyenaraian yang saya ambil daripada penulisan doktor di website. Tuan-tuan kita cuba tulis ambil manfaat. Tuan-tuan tulis dekat FB tuan-tuan ataupun ambil nota salin. Imam Ghazali kata kalau ilmu ni tak salin, dia jadi macam haiwan liar. Kita dengar saja, tangkap penat-penat haiwan tersebut, tapi tak ada tali kita nak tambat, maka biasanya dia akan mudah untuk dilepaskan. Begitu juga ilmu. Maka tuan-tuan, ada 5 cara menangani stres. Daripada kita terus hanyut. Yang pertama, bila dia mai perasaan tekanan tadi. Sebab tekanan ni kita boleh rasa, setiap orang ada tahap penerimaan yang berbeza-beza. Yang pasti kita boleh trace bila tekanan tu mai. Dia rasa gelisah, rasa tak best, rasa macam tak tuntuang. Dia mai rasa tu. Terus tipulah, setiap orang manusia ada ujian dia. Maka yang pertama, bila kita mai rasa tak best tu, benda pertama dia ajar kita yang adalah untuk kita bertenang dan kawal cara pernafasan. Kawal pernafasan. Walaupun dia kata, Allah Ustaz, bernafas pun nak ajak. Kena ajak. Sebab memang ada keadaan yang kita, bila oksigen tak cukup dalam kepala otak kita, maka dia akan, stres tu akan mudah lagi bertambah. Maka sebab tu bila ada je masalah, kawal pernafasan terlebih dahulu. Sebab tu saya pernah study tentang apa benda yang boleh membantu untuk pelajar saya mudah menghafal. Maaf. Apa yang mudah untuk menghafal, di antaranya adalah cara kawal pernafasan. Sebab tu untuk pelajar-pelajar tahfiz saya di tahfiz saya, awal mereka nak masuk untuk halaqah Quran, diajar untuk mereka warm up pernafasan terlebih dahulu. Walaupun nampak benda tu Allah bernafas pun nak kena ajak, ya perlu. Seperti mana kita nak bersenam, perlukan untuk kita warm up dulu, kalau tidak cepat untuk kita kejam. Begitu juga dengan otak. Itu kena bertenang, kawal pernafasan. Yang kedua, berkomunikasi dengan seseorang. Orang yang stres, orang yang depression ni diperlukan seseorang. Kalau tak, jadi apa? Itu yang dia duk cakap seorang-seorang. Dia pergi apa dia? Harmonisasi. Duk cakap seorang-seorang, kita tengok ni gila ke apa? Maka sebelum gila itu berlaku, maka carilah orang, teman untuk kita bercakap. Teman yang kita boleh percaya, teman yang kita tahu bila kita cerita dengan dia tak melekehkan kita, dia tak mengaibkan kita di hadapan orang lain. Maka tolong cari. Dan yang ketiga, amalkan gaya hidup sihat lah. Hari ini kenapa kajian dikeluarkan pada 2022 berkaitan tahap stres yang meningkat dalam kalangan masyarakat sehingga mencecah 60% daripada kalangan manusia ini jadi stres. Yang pertama, faktor disebabkan PKP hari itu, pakat tak tuan-tuan duduk kat rumah tuan-tuan. 2 tahun berkurung dalam rumah ni membuatkan habis norma baharu ni, membuatkan manusia mereka kurang daya untuk bersosial dan sebagainya. Maka tak ada orang nak sembang, maka tak ada kehidupan yang sihat. Semua pakat duduk dengan gadget masing-masing, tak ada bersenam dan sebagainya. Maka go back, get your good life and healthy life. Pergilah bersenam, kelas yoga lah, kelas pergi gym lah, koman-koman cak ayam pun. Jangan sampai tak ada langsung. Nabi kata, wa'an jismihi fi ma'ablahu. Di antara benda yang akan ditanya kepada manusia adalah tentang jasad dan tubuh badan. Yang keempat,
yang perlu kita betulkan cara nak menangani stres ataupun sakit jiwa ni adalah pastikan kita memperbanyakkan diri, sibukkan diri dengan beribadat. Beribadah ni bukan hanya dengan semayang. Banyak benda lain kita boleh buat. Banyak cara lain kita boleh ni. Baca Quran, sedekah, pi buat kerja-kerja amal. Kan hari Jumaat Sabtu tak ada kerja apa, bawa anak-anak pi cuci beli ayak. Kan? Bawa. Pagi esok ada negeri-negeri yang tak terlibat dengan pilihan raya. Bawa anak-anak pi cuci masjid, pi cuci surau, bawa pi rumah-rumah kebajikan, ajak anak-anak kita serve orang-orang tua. Maka benda-benda itu adalah satu ibadah. Dan yang terakhir last but not least, dapatkan rawatan doktor. Jangan memperkecilkan apabila datangnya tekanan-tekanan jiwa ini, sebab kita tak tahu nak level dekat mana, sama ada kita acute stress ataupun duduk dekat episod stress ataupun duduk pada chronic stress. Kita tak tahu taraf grade dekat mana. Maka dapatkan nasihat pakar, kerana prevention is better than cure. Duduk pada stage awal ni mudah-mudahan lebih awal lah dapat kita mencegah. Jadi untuk soalan tersebut, mudah Allah kita memberikan kefahaman yang baik pada al-syal kita. Jadi kita pergi kepada soalan kedua. Pagi ni kita tak relax sikit tuan-tuan. Sebab banyak sangat soalan yang ditanya, dan tajuk pun sangat saya rasa sesuai perbincangan untuk tambah-tambah ni demai fasa-fasa orang duk stres ni. Tuan-tuan, pilihan raya pun stres, nak pilih siapa, maka buat semua istikharah. Tersebut pening-pening. Minta panduan pada Allah. Kita tak tahu. Kita nak buat pemilihan yang macam mana, minta bantuan pada Allah. Jadi kita pergi kepada soalan kedua. Daripada Fatin Syuhaidah kita. Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah faktor kisah silam dan keadaan sekeliling juga boleh jadi sebab seseorang itu menjadi jiwa kacau? Ni semua pasal jiwa kacau belaka pagi ni. Baik. Satu soalan yang baik. Ada beberapa faktor yang disebutkan kenapa boleh jadinya stres ataupun jiwa kacau. Boleh jadinya tekanan perasaan ini. Maka diletakkan dalam portal My Kesihatan Malaysia. Ada 5 faktor yang boleh menyebabkan, termasuk kesesilam tadi ataupun keadaan sekeliling. Ada 5 faktor. Yang pertama, faktor yang paling boleh menjadikan seorang itu adanya masalah mental disorder ataupun stres ataupun depression adalah yang pertama berkaitan faktor genetik. Keturunan lah. Keturunan. Sebab ahli keluarga yang mempunyai sejarah penyakit mental lebih berisiko tinggi. Yang ni memang pengalaman lah. Saya pernah uruskan. Ada satu keluarga itu memang dia ada masalah daripada ayah dengan mak. Memang ada masalah mental disorder yang tahap bipolar lah, yang sangat teruk, dan tahap stres mereka pun tahap kronik, yang perlukan makan ubat, yang perlukan perjumpaan rutin dengan doktor. Dan apa yang berlaku adalah bila tak dapatkan rawatan yang berjadual dan dia tak boleh nak handle stres sampai peringkat bunuh diri. Yang ni memang saya sendiri yang waktu dia bunuh diri tu, saya sendiri pergi tengok dia punya jenazah. Waktu tu belum diturunkan lagi oleh polis. Polis minta saya buat pengesahan semua. Sedih. Sebab kita doakan mudah-mudahan ketika berlakunya keadaan tersebut mungkin ada melibatkan penyakit gangguan yang membuatkan dia cenderung buat kepada bunuh diri tadi. Ini masalah genetik. Jadi kalau kita ada masalah memang daripada family punya genetik, maka dapatkan rawatan segera. Jangan duk tangguh-tangguh. Jangan duk rasa bersangka baik sangat. Sebab ni bukan ilmu rasa-rasa. Tuan-tuan tahu tahap mana tahap tekanan yang Allah bagi pada kita. Yang kedua, gangguan daripada bahan kimia dalam otak. Tuan-tuan, yang ni banyak sangat berlaku dalam kalangan remaja kita. Saya terlibat dalam AADK sebagai ikon AADK ni di Kedah. Memang kalau kita tengok data statistik yang berlaku, di antara punca rosaknya akhlak anak-anak kita hari ini, di antaranya adalah sebab dadah-dadah ni lah, bahan-bahan kimia, bahan-bahan terlarang ni. Tak ada kerja, duk pergi cari kerja lebih sangat. Duk jadi doktor sendiri pula dah. Kan? Ketumnya, cokoroi tak cokoroi, isap gamnya, ais, macam-macam lah bentuk-bentuk benda yang mereka cerdik, kreatif terlebih. Even elektronik, rokok elektronik tu pun dibuat macam-macam, diolah. Jadi tuan-tuan, kita rehat seketika. Kita ambil nafas sekejap. Saya ada 3 lagi saya akan kongsikan berkaitan apa faktor-faktor yang boleh buat seorang sakit jiwa
untuk kita ambil manfaat bersama. Tuan-tuan jangan lari pergi mana-mana. Tunggu sekejap, ambil manfaat insya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah kita bersama kembali dalam program Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan, kita sama-sama mengambil faedah untuk tajuk perbincangan kita pada pagi ini berkaitan penawar bagi jiwa kacau. Hari ini orang duk sebut, duk nyanyi lagu healing sampai pagi tu kan. Maka kita tak mau semata-mata healing sampai pagi, kita nak healing berhari-hari. Maka sudah pastilah kita perlu berada pada landasan yang betul insya-Allah. Tadi kita kongsikan apa faktor-faktor yang boleh tend ataupun bawa seseorang itu untuk terkena kepada penyakit jiwa kacau. Saya dah kongsikan dua. Yang pertama berkaitan keturunan ataupun faktor genetik. Yang kedua berkaitan pengambilan bahan kimia yang terlarang ataupun berlebihan. Kadang-kadang memang betul ubat dia ambil itu baik untuk kesihatan dia, untuk nak prevent sakit-sakit tertentu. Contohnya ubat tahan sakit, pil untuk memudahkan tidur. Kan? Tetapi terlebih sangat. Maka setiap benda yang berlebihan ini, maka pasti akan ada kesan sampingannya. Gula ambil lebih, kencing manis. Cakap banyak, dia tak kencing manis, kencing orang. Kan? Apa dia lagi? Orang makan gula, garam terlalu banyak, darah tinggi. Maka sebab tu Islam ajarkan setiap benda ini ambil dalam keadaan yang paling sederhana. Yang ketiga disebutkan di antaranya yang boleh menjadi masalah kepada jiwa kacau ini adalah berkaitan jangkitan virus. Ada sakit-sakit tertentu yang didatangkan, maka bila sakit ni manusia akan cenderung kepada tekanan, depression. Contoh kita tengok hari itu data berkaitan dapatan data daripada 2020 hingga 2022 berlaku 3 kali ganda pertambahan orang-orang yang mula tekanan jiwa. 3 kali ganda daripada angka biasa. Normal ni dia dah ada stagnan data. Tapi bila mai pasal COVID itu melibatkan tekanan, tak boleh kerja, syarikat downsizing, banyak jadi aktiviti-aktiviti tak boleh nak keluar, nak pergi yak-yak karaoke tak boleh, nak pergi tengok wayang tak boleh, nak keluar pasar raya tak boleh, membuatkan orang-orang yang extrovert khususnya memang balik awal. Orang introvert tak apa, duduk rumah ni okey. Orang extrovert memang tuan-tuan jam. Kan, duduk rumah tengok sofa, tengok dinding, tengok habis semua benda nak tengok, tak ada benda nak tengok dah, maka bawa kepada tekanan dan stres. Yang keempat, sejarah hidup yang getir. Biasanya orang yang datang daripada broken family, mak ayah kerja bergaduh, mak ayah ni macam dengan rimau, cengih tak relax sangat. Kerja bergaduh, bangun celek mata bergaduh, belum tidur bergaduh. Jadi anak-anak ni bila tekanan hidup itu membuatkan daripada broken family ataupun ada masalah-masalah lampau, mereka ditorture, dibuli ataupun faktor-faktor sejarah lampau memberikan tekanan kepada masalah sakit jiwa ini. Dan yang terakhir adalah keadaan sosioekonomi yang rendah. Faktor kemiskinan, tiada kemudahan atau keganasan dalam masyarakat dia tengok berlaku. Kalau kita tengok hari ni, bukan semua tapi sebahagian yang berlaku dalam kalangan masyarakat, toksik yang berlaku kan, dengan sebab contohnya dalam bab politik, hak ni sokong kawan ni tak ada masalah, ni sokong kawan ni pun tak ada masalah, tapi masalahnya adalah apabila saling menyerang, saling menjatuhkan, saling mengaibkan. Jadi kita harapkan kemurnian tersebut. Jadi 5 faktor ini moga Allah memberikan kebaikan kita bersama. Baik tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini. Satu soalan yang baik, kita tengok ada seorang Pak Suli Romli kita bertanya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, adakah sebenarnya stres itu juga berpunca dari tekanan masalah hidup yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga ada yang bertindak di luar batas kemanusiaan dan agama, sehingga ada yang sanggup bertindak membunuh diri? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Siap dia bagi lamang love. Lamang love tu tak relax sekali. Baik tuan-tuan rahmatullah, terima kasih kepada Pak Su Romli. Saya bagi baliklah lamang love tu Pak Su.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah berkaitan masalah hidup ni dengan berkaitan ekonomi ataupun kesusahan, kemiskinan? Jawapannya ya, dan tetapi bukanlah faktor itu yang menjadikan sebagai semua menjadi masalah sakit jiwa. Sebab data yang kita dapatkan, tuan-tuan, di Amerika Syarikat, negara yang maju, dua negara yang maju di dunia, di antaranya Amerika Syarikat dan juga Jepun, dan statistik kes bunuh diri mereka daripada kalangan remaja adalah pada kedudukan yang ketiga paling tinggi. Yang pertama, kes mati mereka, kes kematian di Amerika Syarikat dan Jepun, yang pertama adalah disebabkan kemalangan, paling tinggi. Yang kedua, dalam kalangan remaja, yang paling tinggi disebabkan isu dadah, dan yang ketiga adalah isu bunuh diri. Adakah disebabkan mereka miskin? Jawapannya tidak. Mereka tak miskin pun, tetapi tekanan hidup datang dalam benda-benda yang lain. Kalau kita tengok Michael Jackson, miskin ke dia? Tak. Kaya dia. Ada yang kata adanya agenda dia mati bukan sebab bunuh diri, itu terpulang. Banyak kita tengok pelakon-pelakon drama Korea yang baru ni ada yang bunuh diri, kan? Dan banyaklah artis-artis kita tengok dari segi kaya, ada duit, pengaruh pun banyak. Kalau keluar kat mana ni pun orang kagum dengan mereka, tetapi ada tekanan-tekanan yang lain. Cuma pesanan dan amaran Allah Subhanahu wa taala berdasarkan satu hadis, Nabi kata, man qatala nafsahu bi syai'in azabihi yaumal qiyamah. Nabi kata, sesiapa yang membunuh diri dengan sesuatu cara, maksudnya tak kiralah dengan terjun jambatan ke, kan, daripada jambatan tinggi ke, daripada bangunan ke, gantung diri ke, telan racun ke, kan, telan klorok lah, bakar diri dan sebagainya. Tak kisah apa-apa yang berkaitan dengan kamikaze atau membunuh diri. Pada hari kiamat kelak, dia akan diseksa dengan cara seperti itu pula. Hadis Imam Bukhari, kedudukan pada 6047. Apa makna dia? Nabi kata, siapa yang bunuh diri, ni amaran ni, siapa yang bunuh diri, maka nanti dekat waktu mana hari kiamat nanti, maka dia akan ulang buat benda yang sama, berulang-ulang. Kalau terjun bangunan, terjun lagi. Hancur badan, naik, terjun lagi. Kesakitan pertama itu belum habis, tanggung kesakitan kedua. Kedua pertama tak selesai lagi, rasa sakit tadi, tanggung pula yang ketiga. Tuan-tuan bayanglah betapa teruknya azab yang Allah sediakan kepada orang yang mengambil jalan mudah dengan bunuh diri. Jangan duk buatlah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bukan kata bunuh diri, kita duduk dalam pi kenuri, kan, kadang-kadang ada kerusi plastik, kan, kerusi plastik pecah, tuan-tuan duduk tersangkut punggung tuan-tuan dengan kerusi itu pun sakit dah. Nak cabut kuil sakit, nak biak sakit juga, nak buat apa? Kalau itu pun dah menjadi azab di dunia, apatah lagi azab yang Allah sediakan kepada golongan orang-orang yang bunuh diri. Maka adakah faktor ekonomi? Ya, dia menjadi sebahagian penyumbang, tetapi bukanlah menjadi penyumbang utama, kerana kemiskinan juga boleh buat banyak je orang yang hidupnya biasa, boleh dalam keadaan yang bahagia. Kerana bahagia itu sederhana. Kalau kita tengok mak ayah kita dulu, kereta tak ada, motor tak ada, kan, tak ada pun TV besar, tak ada pun gadget-gadget, kerja kampung hari-hari, hidup bahagia. Walaupun dalam keadaan dari segi pendapatan mereka boleh dikategorikan sebagai mungkin B40 ataupun golongan yang susah, tetapi hidup mereka tenang dan bahagia. Tak ada hutang, tak ada masalah komitmen yang berlebihan, tak ada kad kredit nak kena clear. Tapi kita hari ini kadang-kadang dari segi pendapatan 4-5 ribu, tapi tekanan hidup yang luar biasa, kerana sakit jiwa itu bukan disebabkan panduan harta, tetapi pada panduan hati yang memimpinnya macam mana. Jadi tuan-tuan, di sinilah kita perlu ambil kira dalam bab bunuh diri. Faktor kewangan, faktor ekonomi sudah pasti memberikan sedikit sumbangan, tetapi bukanlah menjadi penyumbang utama. Kerana dua negara maju yang saya sebutkan tadi yang memiliki statistik bunuh diri antara yang paling tinggi, dan statistik bunuh diri ini dia datang daripada masalah sakit jiwa lah. Tak ada saja-saja tiba-tiba nak pergi terjun bangunan, tak cerdik nama tu, kan? Dia mesti ada tekanan-tekanan tertentu. Maka dua negara itu adalah Jepun dan juga Amerika Syarikat.
kadar bunuh diri remaja mereka duduk pada kedudukan 3 yang tertinggi di dunia. Maka kita ambil iktibar bersama. Jom kita rehat seketika, tuan-tuan, pergi milah minum air sekejap, guling-guling sekejap, bangun buat lompat bintang ke, kokok mengantuk. Nah, kita akan ambil manfaat untuk kita teruskan perbincangan pada pagi ini, insya-Allah. Anda sedang menyaksikan secara langsung Tanyalah Ustaz dengan topik penawar jiwa kacau, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Kembali bersua tuan-tuan dan puan-puan dalam program Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kita masih lagi membicarakan tentang topik penawar jiwa kacau. Baik, saya tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan warga Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah individu yang sering overthinking bila dia gagal mengawalnya akan membawa kepada stres yang tidak bertempat? Yang kedua Ustaz, di antara main minda versus hati, yang mana perlu dikawal rapi supaya tidak stres? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Silakan. Okay, baik. Terima kasih kepada sahabat saya, Ustaz Hakim, dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih setia bersama. Alhamdulillah, kita ada 1,500 orang mata yang sedang menonton di FB kita. Maka tuan-tuan, kita nak mengajaklah semua untuk kita buat satu kerja yang paling mudah di dunia, adalah tekan butang share. Pagi ini nak buat kebajikan, tuan-tuan, tak rugi seduit pun. Duit tetapi dapat kebaikan yang berpanjangan, insya-Allah. Yang tak kongsi tak berdosa, tak masuk api Melaka pun. Tetapi yang ruginya adalah kita lah. Sepatutnya 1,500 orang ni tekan butang share, buka grup-grup yang ada grup masak apa hari ni, masak apa minggu depan, masak apa tak jadi tahun depan. Kongsi-kongsikan agar ada mungkin kebaikan yang dapat dalam semua orang yang berada di sekeliling kita. Seperti mana kita nak semua masuk syurga, maka itu juga kita sama kena fikirkan. Suruh fikir, bukan suruh overthinking. Maka satu soalan kita berbalik kepada Intan Zurina Abdul Razak tadi. Ada 2 soalan ditanyakan. Yang pertama, adakah individu yang sering overthinking bila dia gagal mengawalnya akan bawa kepada stres tak bertempat? Baik tuan-tuan, dalam bab berfikir, apatah lagi overthinking ini terlebih sangat berfikir. Nah, tuan-tuan tahu tak ada hari yang disebut dengan hari berfikir sedunia? Saya pun baru tahu. Tu kata sebabkan tajuk perbincangan kita pada pagi ini, baru saya tahu, saya baca-baca ada hari berfikir sedunia pada tarikh 22 Februari pada setiap tahun. Maka dunia meletakkan ia sebagai hari berfikir. Habis tu fikir, hari lain tak fikir apa tau. Hari lain pun kena fikir juga. Cuma dia nak abang kata bagaimana kepentingan akal untuk meletakkan untuk manusia berfikir. Disuruh berfikir, bukan terlalu buat teruk memikirkan. Ni buat teruk sangat, fikir satu benda tu, hak yang tak jadi pun dia akan jadikan. Yang belum bahaya pun dia akan wujudkan bahaya. Betul. Maka dia akan wujud kepada masalah anxiety. Tuan-tuan, di Cleveland Clinic, Dr. Muhammad Faiz dia sebut apa? Fikir berlebihan ni menyebabkan risiko kepada penyakit apa? Cenderung boleh bawa kepada sakit jantung. Orang yang duk buat teruk fikir tak habis-habis ni boleh bawa kepada masalah pada penyakit jantung. Bahaya. Sebab tu kalau sayangkan jantung, betul Ustaz, dia kata Ustaz saya tak fikir langsung. Tu namanya sakit hati saja. Sakit hati. Maka berfikir dalam keadaan yang waras dan rasional. Cuma jangan, orang kata orang Kedah panggil jangan buat teruk. Fikir tu benda tu nampak teruk, huduh sungguh lagi. Dan ada satu universiti sains dan perubatan, Rosalind Franklin di Amerika Syarikat. Dia tulis apa? Stres mampu mematikan sel yang baru berbentuk dalam hippocampus. Apa makna hippocampus ni? Dalam istilah perubatan disebut dengan, ialah sebahagian otak yang berkait rapat dengan memori. Orang yang banyak fikir teruk ni dia akan mengganggu emosi dan memori. Dan yang paling kita bimbang adalah dia akan menjejaskan pembelajaran. Buat jenis fikir teruk sangat ni, dia akan boleh efek kepada kita punya otak. Dah lah tes otak tu tak boleh nak bersambung sangat. Makan semut banyak dah. Lepas tu dah buat teruk fikir pula dah. Ia juga salah satu daripada masalah disebut dengan neurogenesis.
yang berlaku. Ni dengar pun pelik-pelik lah, universiti lah, jadi hippocampus lah, dia bekah hippo, blue hippo lah, apa semua ni. Tuan-tuan tak suruh sabuk lah. Hari saya tersebut banyak-banyak tu, tuan-tuan serabut fikir pula. Kerana bahasa mudah, memanfaatkan akal ini pada perkara yang bagi faedah kepada kehidupan. Bukan mencari benda yang tak pasti. Jangan kita nak memaksa diri kita pada satu benda yang kita tahu tidak memberikan kepada faedah. Maka faedahkan akal ini sebaiknya, kerana Allah memberikan nilai akal itu untuk kita manfaatkan kepada kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Dan yang kedua, kita jawab sikitlah. Dia tanya tentang minda di antara minda versus hati, yang mana yang perlu kita utamakan di kawal rapi. Sudah pastilah hati. Kerana minda yang sihat datang daripada hati yang bersih dan sihat. Tak ada kepala otak dia tak boleh nak fikir. Akal ni dia tak boleh nak mencerna apa-apa tanpa ada hati yang baik. Akal ni dia memerlukan panduan hati. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Dalam semua anggota pada tubuh badan ni dia ada satu benda yang menjadi rajanya. Yang menjadi rajanya bukan lidah, bukan mata, bukan tangan, bukan kaki. Yang menjadi rajanya adalah qalbun, yakni hati kita. Maka daripada nilai hati yang baik, maka dia akan bawa kepada pemikiran yang baik, minda yang baik, kecenderungan fizikal dan mental yang baik. Maka jaga hati, maka semua akan terjaga. Jangan sakit hati. Jaga hati, jangan sakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Rosak tiang kerana condong, tiang condong cepat robohnya. Rosak hati kerana sombong, orang sombong cepat jatuhnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jaga hati kita dan jangan terlalu overthinking ataupun terlalu memikirkan sesuatu. Takut-takut boleh merosakkan jantung ataupun hati kita. Orang muda kata relax je, tenang. Baik. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya, datang dari sahabat kita Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah seseorang yang sedang berada di dalam alam percintaan akan dilabelkan sebagai jiwa kacau? Setiap perkara yang dilakukannya serba tak kena. Bak kata orang, makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Adakah jiwa kacau ini boleh menjadi semakin teruk jika tidak berkahwin dengan orang yang dicintainya? Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih juga kepada Juhara atas soalan. Baik, terima kasih kepada Kak Juhara Abu Bakar ni, kakak-kakak senior kita belakang dah ni. Saya rasa panduan soalan ni lebih kepada nasihat kepada anak-anak muda lah. Sudah pasti orang yang bercinta ini jiwa kacaunya dia tak relax sikit lah. Kan? Dia tanyalah mana-mana orang. Even orang yang tak ada pasangan pun jiwa kacau. Betul. Jiwa kacau sebab tak ada pasangan. Forever alone pun problem juga. Ada pasangan pun masalah juga. Putus cinta lagi masalah. Kan? Cuma yang pasti time baik-baik lah. Kan? Time putus tuan-tuan, time fras. Semua lelaki sama, semua perempuan sama lah. Dia keluar macam-macam lah kan. Daripada dia tibai rapat. Dan maka yang ni yang saya sebutkan awal tadi, dia duduk pada peringkat kedua dalam bab stres dengan sebut episodik stres. Yang mana stres untuk memiliki sesuatu dan tak peroleh. Orang bercinta dia nak sampai peringkat berkahwin lah, saya yakin. Dalam hubungan ni dia punya ending point dia adalah pada perkahwinan. Tiba-tiba Allah takdirkan tak boleh berkahwin. Tenar pula jaga jodoh orang. Riau bucu katil. Kan? Nangis. Dalam maka tu adalah asal-asal episod yang semua orang mungkin akan berhadapan. Even dalam kita dalam rumah tangga pun ada naik turunnya emosi, kebahagiaan itu. Mana ada orang yang all the time akan bahagia aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diuji ketika mana Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah berzina. Maka Nabi pernah dalam keadaan yang jiwa Nabi dalam keadaan yang gundah gulana, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Even Rasulullah sendiri pernah diuji dengan pelbagai masalah. Kan orang pulau Islam ketika tu, orang pukul sahabat-sahabat Nabi, kan, orang bunuh Sayyidatina Sumayyah, Saidina Yasir. Maka Nabi diuji dengan benda-benda yang berat. Apa Nabi buat? Nabi juga pergi healing. Healing dengan cara macam mana? Bukan nyanyi lagu. Kan? Healing dengan cara duduk beruzlah dan mengambil faedah muhasabah diri. Kan? Ambil orang-orang tersebut. Maka
jiwa kacau ni, bab bercinta ni memang paling tak relax lah saya rasa. Bab jiwa kacau ni, sehingga tuan-tuan jangan mengambil ringan, khususnya kepada mak ayah. Tuan-tuan, banyak sangat kes anak-anak remaja yang bunuh diri disebabkan masalah putus cinta ini. Satu kes yang terbaru kita tengok di Malaysia kita, saya sebutkan tarikh lah, satu benda yang aib saya rasa. Dia umur 12 tahun, dia putus cinta umur 12 tahun. Loh, baru PSR ni. Apa cak ayam sangat tahu. Dalam keadaan Allah uji dia, putus cinta, dia tak mampu nak mengawal emosi dan dia gantung diri. Umur 12 tahun. Beberapa tahun yang lepas lah. Dan ada satu, kalau kita tengok, bukan kata dalam bab jiwa kacau ni, dia bukan kata putus cinta je. Kan? Anak-anak kita hari ni, tambah-tambah saya rasa Gen Z, Alpha, Beta ni, kantin tutup pun riau. Betul. Kan, buat video riau, kantin tutup. Loh, kita. Saya duduk lalu PNM dulu. Tuan-tuan bayangkan kami 3 tahun, ada 4 kafe je. 2 kedai mamak, 1 kedai Melayu, 1 kedai tak apa nak buka sangat. Kita duk makan nasi 3 tahun, nasi mamak ni sampai muka pun macam mamak dah sikit. Kan? Tu pun tak ada pula nak riau. Adik-anak ini rahmati Allah, adik-adik sesan dan adik lah. Hidup ni keras adik-adik. Betul. Janganlah manja sangat. Putus cinta riang 4 hari 4 malam. Kan? Carilah markah lain, ada lain kan? Bunga bukan sekuntum kan? Betul. Maka cuma cinta monyet tentu akan berpenat. Ni data-data, ni pengalaman lah. Kawan-kawan yang bercinta waktu sekolah Ustaz, majoriti tak nikah pun dengan pasangan dia. Ni sahabat saya siap ni. Untuk adik-adik ni, bukan nak patah hati apa. Majoriti. Hak beria-ria ni, pagi-pagi makan, hantar nasi lemak, aku top up ni, kira sampai kedai top up berkenal dah muka dia. Tapi end of the day, tak menikah pun. Kebanyakan yang menikah ni, tak gatal, orang dah ni tak gatal merela sangat. Waktu belajar, Allah takdirkan mudah jodoh mereka. Jadi nak mudah jodoh, tak seduk puluh lah menikah waktu belajar. Duk nak berkapal dan sebagainya. Rugi duit, rugi masa, rugi rosak jiwa kita je. Kan lelah tengok dia nikah dengan orang lain pada muka. Maka sebab tu elakkan, prevention is better than cure, untuk kita duduk sampai waktu dia cari pasangan yang boleh kita jadikan sebagai orang yang baik untuk anak-anak kita dan orang yang baik untuk menjadi pasangan hidup kita. Bukan kita nak bersonok-sonok semata-mata, tetapi ada nilai ibadah dalam hubungan itu, insya-Allah, mudah-mudahan. Bercinta tidak salah andai seiring syariah, suram bertukar indah agar hidup lebih barakah. Saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita, KC. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, juga kru TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Apakah yang dikatakan penyakit anxiety? Apakah ianya bersangkutan dengan keadaan kita bila stres? Kadang-kadang fikiran kita bercelaru dengan keadaan sekeliling. Apakah zikir-zikir yang dapat kita amalkan untuk ubatinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Casey atas soalan. Okey, baik, terima kasih kepada Casey. Oh, ada 4 Casey dia. Masya Allah, berkaitan dia tanya, yang pertama, apakah itu anxiety? Tuan-tuan, percayalah bahawa anxiety itu adalah benar. Serangan mental disorder juga adalah benar. Depression juga adalah benar. Ini bukan talqin, tapi ia adalah satu kebenaran yang perlu kita terima, walaupun benda itu tak kena kepada kita. Tuan-tuan, dalam segi kaedah perubatan, apa itu anxiety? Anxiety itu adalah satu kegelisahan, kebimbangan, iaitu tindak balas biasa terhadap rasa ancaman, bahaya, ataupun tindak balas automatik badan. Dia main sendiri, Ustaz. Ada orang kata anxiety ni dia main waktu bahaya. Tak. Waktu panik. Tak. Waktu sepenat. Tak. Kadang-kadang dia automatik. Dia main sendiri. Yang dicetuskan apabila anda rasa di bawah tekanan, ataupun kadang-kadang dia datang dengan cara natural. Benda yang biasa. Saya pernah jumpa baru ni, ada seorang sahabat saya, ustaz juga. Dan dia sangat famous. Kalau sebut nama, confirm tu orang kenal. Dan saya tanya dia, kenapa ustaz dah setahun lebih tak nampak ustaz kuliah kat mana-mana? Dia kata ustaz pada umur dia 34-35 tahun ni, tak tahu tiba-tiba Allah uji dia dengan masalah anxiety. Sebelum ni tak pernah ada sejarah. Bila kena anxiety ustaz, even waktu dia nak main majlis malam tu, saya ada program dengan Muzamil Hasballah di masjid saya. Jadi dia nak main. Dia kata ustaz, nak main masjid ustaz ni pun sejam saya duduk dalam bilik ayak. Allahuakbar. Padahal nak bukannya dia sebagai imam ke tenaga pengajar, nak datang sahaja.
jumpa orang tu buat dia jadi anxiety. Allah Akbar. Padahal dia ni seorang yang dikenali lah di utara ni. Dan tu dia kata minta doa lah. Saya kata, ya Allahur Rabbi, ujian yang Allah nak bagi. Sebab tu kalau orang yang tak tahu, kita akan rasa macam, ni lemah semangat lah. Tak, jangan memperlekehkan. Kerana anxiety itu adalah benar kepada orang-orang yang sedang berhadapan dengan dia. Bagi sokongan kepada dia. Mengiyakan apabila dia kata dia ada serangan anxiety, jangan memperlekehkan dia. Sebab memperlekehkan itu lebih memberikan tekanan untuk dia lebih cenderung kepada anxiety yang peringkat yang lebih bermasalah. Dan benda ni, ingat, anxiety adalah penyakit. Anxiety adalah penyakit. Macam mana orang yang tiba-tiba tak pernah kena kanser, tiba-tiba ZAS boleh datang. Orang yang kena leukemia, kan tiba-tiba boleh main. Bukan dia main waktu kecil ada tanda-tanda tiba-tiba rambut luruh ke ada. Hidup dia besar elok, tiba-tiba ZAS kena terus. Macam kena bisui lah, main bisui naik kat punggung. Bukannya ada tanda-tanda awal main sebulan main hantar receipt invoice ke apa. Tiba-tiba rasa pedih, bom dia keluar. Betul. Begitulah juga anxiety Allah boleh datangkan kepada mana-mana orang sahaja. Maka kalau dah datang tanda-tanda tiba-tiba cepat berpeluh, tiba-tiba rasa nafas tak cukup, tiba-tiba rasa panik bila tengok orang, tiba-tiba bawa kereta jadi macam dia main rasa-rasa yang kita rasa benda tu tak best daripada ke norma yang biasa, maka segera dapatkan rawatan pada pakar-pakar yang terlibat lah. Maksudnya saya tanya dengan doktor, dia kata, Ustaz, anxiety ni datang dengan peringkat-peringkat. Dia jarang pergi direct kepada stage 4, stage 5 ataupun stage yang teruk. Normally dia datang dengan tanda-tanda orang dia jadi cepat berpeluh, dia rasa macam cepat panik dan sebagainya. Maka waktu red flag tu datang, tanda-tanda hint tu datang, dapatkan rawatan segera, ubah cara hidup yang lebih baik, maka mudah-mudahan ada sedikit sinar kebahagiaan lah. Maka orang anxiety ni, tuan-tuan, betul, tolong jangan memperlekeh mereka. Mereka bukan saja-saja, mereka bukan buat-buat kalau nak fikir mati teruk sangat pun ada. Kita kata suruh buat teruk tak? Memang dia jadi teruk ketika diuji dengan masalah tersebut. Moga Allah memberikan keberkatan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel kita Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusrah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan juga Ustaz kita, bila kita membicarakan tentang topik pada pagi ini, dan kalau kita rangkumkan daripada topik yang kita bincangkan pada pagi ini, apakah yang boleh dikaitkan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak Madat, Ustaz? Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah, seperti yang sedia maklum, kita komprehensifkan, dinamikkan perkembangan dakwah di Madat ini bukanlah tertumpu kepada satu golongan semata-mata. Even daripada kanak-kanak kita dah jalankan program geng budak masjid, sampailah orang mati kita dah hang cangkut. Tak cukup dengan orang hidup macam mati pun kita tolong juga untuk memastikan dakwah. Dan alhamdulillah, untuk makluman kita pada setiap hari Sabtu, dalam gambar tentera tu, alhamdulillah kita ada ribuan orang yang datang untuk program kuliah duha yang kita sajikan pada setiap hari Sabtu dengan kitab penawar bagi hati. Cuma esok saja kita cuti disebabkan esok adalah hari mengundi di Kedah, dan kita bagi ruang lah. Jadi setiap hari Sabtu, bermula hari Sabtu pada minggu depan akan sambung balik 19 hari bulan, kita ada pengajian kuliah duha kitab penawar bagi hati. Tak mau jiwa kacau ni lah. Betul. Dan untuk makluman, siapa-siapa yang nak bawa anak-anak, kita ada pusat asuhan. Maksudnya mak mengaji, anak-anak akan diasuh, ada pertandingan mewarna, buat kerja sekolah. Kemudian yang tak apa nak kanak-kanak sangat, kita ada akademi memanah di luar masjid. Jadi tak adalah dia percemui sangat. Betul. Jadi pada saya ini adalah bentuk yang kita datangkan, kita hidangkan kepada orang ramai bahawasanya pengajian dan masjid itu, pusat komuniti Islam itu sangat dekat dengan hati mereka. Ini kita cuba bawakanlah agar, dan kita juga di Madat kita ada kerjasama dengan pusat perubatan Islam Darul Arif Kedah,
tuan-tuan boleh search untuk orang yang nak dapatkan rawatan-rawatan dia mungkin ada gangguan-gangguan yang melibatkan jin, sihir, santau dan sebagainya. Guru kami, tuan guru kami Ustaz Arifin Ayub selalu pesan sebab kita akui kadang-kadang dalam perubatan Islam ni ada yang duk ambil kesempatan dengan bayaran yang tak relax punya. Boleh pergi haji balik hari kadang-kadang. Jadi untuk pusat perawatan kita alhamdulillah guru kami pesan jangan ambil duit. Tak payah, kami tak pernah letakkan apa-apa bayaran. Cuba kalau nak bagi tu bagi kepada perawat. Sebab mereka juga korbankan mungkin masa, ruang mereka. Boleh search tengok Pusat Perubatan Islam Darul Arif. Jadi cuba ikhtiar, kadang-kadang mungkin gangguan tu datang dengan pelbagai bentuk. Even saya sendiri yang bercakap pun diuji lama dengan gangguan sihir oleh orang yang membuatkan sampai Abang ni Allah SWT terbaring saya 2 bulan di atas Abang ni atas katil dalam keadaan ujian yang sihir lah. Jadi percayalah benda tu adalah memang kalau siapa yang kena dia tahulah betapa sakitnya. Jadi pastikan ada amalan-amalan, sibukkan diri dengan divert diri kita dengan perkara yang berfaedah, maka mudah-mudahan diberikan sedikit ruang yang baiklah untuk kita. Sebab sakit ni dia akan datang, yang paling kita sakit adalah sakit yang datang yang kita tak nampak sakit tersebut. Kalau orang yang demam rasa panas, orang sakit kepala dia tahu kat mana nak pegang. Orang yang kanser sekalipun dia nampak di mana ruang kesakitan ataupun di mana masalah punca penyakit, tapi orang yang sakit jiwa ini dia tak tahu di mana nak pegang sakit tersebut, di mana nak luahkan sakit tersebut dan di mana nak ekspres nak ubati sakit tersebut. Maka perlulah berbalik kepada tautan jalan agama agar mudah-mudahan Allah pengisian yang baik itu memurnikan hati untuk diberikan kesihatan yang baik pada jiwa kita, insya-Allah. Baik Ustaz, kita selalu mengenali Mandat dengan satu kompleks yang menyediakan pelbagai fasiliti yang mesra ummah. Jadi apakah harapan Ustaz kepada para penonton kita hari ini? Silakan. Baik, alhamdulillah untuk makluman, selepas kita siapkan masjid tak terhenti dekat tu saja. Memang tak relax projek yang duk jalan sekarang. Kalau dulu mungkin nampak seketul je masjid, ada orang kata Ustaz kami lalu nampak dalam gambar tu nampak seketul masjid. Untuk makluman tuan-tuan, di antara kiri dan kanan masjid itu telah pun berjalan ada 4 pembinaan serentak yang tuan-tuan tengok dalam gambar itu adalah asrama pelajar, disebabkan kita ada 6,000 permohonan pelajar nak masuk. Demam guling-guling kami, mana boleh 6,000 orang masuk, kami bukan universiti tuan-tuan. Kan? Dan yang duka citanya tahun ni kita ambil 15 orang sahaja kuota daripada 6,000 permohonan. Jadi daripada 6,000 tersebut, kalau siapnya bangunan asrama 3 tingkat itu, insya-Allah boleh muatkan sekitar 200 tambahan pelajar. Yang tak relaxnya di sini, pelajar-pelajar kita free of charge pengajian, 1 sen pun kita tak charge. Dan di sebelah masjid pula kita sedang membangunkan stadium e-sport untuk 1,000 orang anak-anak muda datang main game dekat masjid. Walaupun dia datang main game tuan-tuan, tapi waktu solat mereka ke solat. Buktinya 2 minggu lepas kita buat liga penalti dan liga e-football di masjid, di bawah kawasan masjid. Alhamdulillah waktu solat separuh masjid penuh dengan anak-anak muda. Bila kita buat e-football, subhanallah, apa yang menariknya adalah kita main bola, tak ada pun kita wajibkan siapa tak tutup aurat memang kita bedai dengan tali pinggang, tak ada. Tapi subhanallah, beratus-ratus, 400, 500 orang yang datang untuk liga penalti kita, semua tutup aurat. Masya-Allah. Tu kata orang kita bukan jahat, mereka pun cerdik. Cuma kita tak perkenalkan dakwah ini kepada mereka, itu saja. Kadang-kadang kita rasa eksklusifkan masjid ni nak buat program, semua program-program yang bersifat kepada program agama saja. Kenapa tak kita wujudkan satu, dinamikkan masjid itu kepada sambutan anak-anak muda. Tubuhkan jawatan khas pemuda di kawasan masjid kita, biar mereka olah. Request lah anak-anak muda pun jumpa, minta pada masjid. Kadang masjid ni dia tak tahu dia kamu nak apa. Ya, jadi masjid tu buat masjid yang program yang kadang-kadang syok sendirilah, katakan forum. Jadi budak-budak tak datang untuk program-program macam tu. Bila kita buat liga penalti, kita buat e-football, kita buat pertandingan Beyblade, pertandingan memanah, ni yang baru ni kita berkuda, berenang, diving dan sebagainya. So budak-budak ni datang daripada selapisan masyarakat yang kita tak pernah jumpa pun sebelum ni. Dan yang terbaru untuk makluman tuan-tuan, minggu lepas kita baru habis berbincang dengan satu pertubuhan geng-geng maknyah
Mereka buat gabungan maknyah seluruh Malaysia. Mereka ada ijtimak tuan-tuan. Apa ingat lekeh sangat. Mereka ada himpunan maknyah ni tuan-tuan. Mereka main tu peluk. Saya confuse apa mujuk tak batal solat. Kan? Tangan lembut tuan. Masya Allah. Tangan dia subhanallah lembut. Selembut-lembut alam. Kan? Jadi mereka datang dan kita akan buat program bersama dengan jemaah tabligh dengan mereka 3 hari di masjid kita, dan kita akan mulakan pengajian khas kelas untuk golongan-golongan maknyah dan LGBT. Syarat nak masuk, mereka dah terlibat dengan masalah tu. Yang tak terlibat jangan gatal punggung nak pi tegeh-hegeh nak daftar pula. Tak. Yang ni yang dia nak sedang berhijrah. Dia kata, Ustaz kami hijrah, kami kena pakai tudung. Saya kata, saya stalat dia bawa pakai tudung. Hijrah betul-betul kita usahakan sama-sama. Jadi kita tak judge. Pada saya semua orang ada equality untuk bertaubat, untuk peluang untuk kita kembali kepada kebaikan itu, fitrah itu, insya-Allah semua dapat. Jadi itulah Madat sediakan ruangan-ruangan ini. Dan insya-Allah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala untuk sebab saya tak mampulah berseorangan. Saya cerita tadi kos sekitar pembinaan kita perlukan dalam 20 juta. Masya-Allah. Stadium e-sport, menara ilmu falak, menara muzium Rasulullah, asrama pelajar, rumah warga emas. Allahumma salli ala Samad dengan tahfiz untuk perempuan. Bila bukan lelaki je nak belajar Quran, orang perempuan pun nak. Betul. Saya rasa ribuan lah yang memohon. Jadi saya seorang tuan-tuan meninggal saya. Kalau saya seorang-seorang, jadi saya memerlukan dukungan dan sokongan daripada orang ramai lah. Yang sedang menonton, yang mungkin bantu saya, tolong sebar-sebarkan. Ni duk menonton dia ada 2,000 orang lebih. Takkan ngangor saja tengok 2,200 orang. Tuan-tuan bantu-bantulah sebarkan, copy link, hantar dekat adik-beradik, tolong kempen. Abang kata jom kita collect seorang RM10, seorang RM20. Walaupun kita nampak kadang-kadang benda itu kecil, tapi tuan-tuan mungkin dengan asbab bantuan tuan-tuan, tolong sebarkan, cerita kat adik-beradik yang lain, ataupun datang ziarah sendiri. Datang ziarah sendiri tengok. Saya suka kalau tuan-tuan datang tengok sendiri dekat Madat ada apa, dan tuan-tuan balik cerita ke orang ramai. Sebab inilah perjuangan kita bersama. Dan Alhamdulillah TV3 di antara tulang belakang yang banyak membantu kita menceritakan program-program yang berlangsung dan berjalan. Jadi inilah kita nak syurga sama-sama. Jadi kita jadikan itu sebagai alat dunia, sebagai alat jambatan untuk kita masuk ke dalam syurga. Siapa yang menyumbang ataupun tak menyumbang pun tak apalah. Mungkin duit dah habis, beli peluk dakap lah, beli macam-macam benda dalam kehidupan kita. Tuan-tuan ambil lah, ada buku lebih kurang 75 buku, termasuk buku yang kita baru siapkan, 15 tip hadapi anxiety. Buku ni baru disiapkan. Anxiety ni dah saya kata tadi penyakit. Jadi kita ada buku yang kita siapkan khas untuk cara-cara nak merawat, nak mencegah, nak mengenal pasti apa itu anxiety. Dan ada bersusun buku yang lain. Kalau tuan-tuan baca guling-guling tak habis setahun pun tak habis. Ada 70 buku lebih ni yang kita siapkan dalam tempoh 2 tahun. Jadi saya pun tidur sehari 2-3 jam kalau tuan-tuan tak baca, memang cak ayam sangat lah. Penat lah saya tulis tuan-tuan. Jadi saya tuan-tuan tak bayar pun tak apa, ambil lah buku tu sebagai hadiah dah buah tangan. Cuma bantu saya sebarkan mesej-mesej ini agar semua mendapat manfaat yang sama. Tuan-tuan, kita usahakan di dunia untuk membina jalan ke akhirat. Maka Madat sebagai satu platform bukan saya punya, bukan milik siapa-siapa, adalah milik ummah bersama. InsyaAllah. Kenapa kita sajikan semua percuma? Rumah orang tua-tua percuma, mati percuma, hang cangkul percuma, kucing percuma. Kucing ada 2,000 permohonan nak masuk. Kucing pun mohon nak masuk. Penat saya. Ada orang nak menghantar kan, kita terpaksa ambil kucing-kucing yang betul-betul sakit sahaja. Jadi datang sendiri tengok. Siapa yang tak boleh datang, tuan-tuan doakan, saya doakan Allah beri kemudahan. 19 hari bulan ni ada sekitar 15 biji bas yang dah confirm nak datang. Jadi setiap hari ada rombongan yang datang dari luar. Kita mengalulukan tuan-tuan sebagai tetamu. Saya sebagai tuan rumah, jangan risau. Siapa pun datang, tak bagi duit pun tak apa. Kita sediakan makanan untuk tuan-tuan, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan, kita membantu ustaz untuk ustaz membantu juga orang lain. Paling kurang kita bantu dengan menyebarkan perkongsian ilmu pada pagi ini. Bagi anda yang terlepas info atau siaran dari awal, kecap semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Makan durian tak ingat diri, makan pula tanpa basmalah. Tuntutlah ilmu, didik hati,
agar tenang di yaumul akhirah. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membicarakan topik berkaitan penawar jiwa kacau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk kita ketengahkan, kerana kita selalu dengar yang jiwa kacau ini melanda orang yang jauh dari agama. Tapi soalan yang ditanyakan oleh Saudara Rasid Cik-Cik, jom kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apabila tekanan perasaan datang, emosi akan kosong yang akhirnya memberi peluang jin dan syaitan masuk melalui saluran darah. Adakah golongan ilmuwan dan agamawan seperti tahfiz Al-Quran, ustaz-ustazah juga tidak terkecuali turut mengalami jiwa kacau, dan tentunya jin, syaitan mempunyai agenda tersendiri untuk mengganggu golongan ilmuwan tersebut. Bagaimana Islam mengajar untuk mengatasinya? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Saudara Rasid Cik-Cik atas soalan. Baik, terima kasih kepada Kak Saudara Rasid kita atas soalan yang sangat baiklah berkaitan ujian yang Allah bagi. Tidak berkecuali kepada mana-mana manusia. Bila nama manusia tu confirm ada ujian. Allah sebut dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah kata ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah kata apa? Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan hidup dengan hanya mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji? Hanya Allah kata apa maksudnya, hidup ni mesti Allah akan bagi ujian kepada kita semua. Tu je. Apatah lagi kepada golongan-golongan yang sedang berusaha nak mendekatkan diri dengan Allah. Betul kalau kita tanya apa biggest challenge kepada golongan orang-orang yang baru nak berhijrah? Ujian makin berat. Saya tanya minggu lepas bila Persatuan Maknyah datang ke ofis saya. Apa ujian yang paling berat? Dia kata, Ustaz, ujian kami ni, dia kata orang akan kata macam-macam. Dalam kehidupan yang rasa lagi teruk bila nak berubah. Betul ya, memang saya kata betul. Itulah keadaan dia. Sebab apa? Allah nak mengangkat martabat. Macam mana kita exam dulu darjah 1 dengan exam tingkatan 6 sama Ustaz? Tak sama. Mana ada soalan makin senang. Betul. Kan? Tapi dalam kesusahan yang kita tanggung itu, Allah akan tambahlah nilai kebaikan yang lebih, rewardnya pun Allah bagi lebih. Betul. Maka adakah golongan agamawan, ustaz-ustaz belajar yang orang yang duduk kat tahfiz tidak diuji, confirm kena uji lagi teruk? Betul. Setan takkan hantarlah cak-cak ayam, takkan hantar kopral, takkan hantar sarjan. Kurang-kurang dia hantar general nak kacau. Dia tahu kawan tu teror. Dia tahu kawan tu duk pesan ke orang bab-bab sekian. Dia hantar yang bersesuaian dengan pangkat dia. Kan? Maka yang pasti semua manusia akan diuji. Allahumma salli ala sama, sebab Allah dah menjanjikan dengan ujian itulah yang akan memberikan kelebihan pahala kepada seorang manusia. Sebab tanda kasih sayang Allah kepada manusia Allah dengan memberikan ujian. Cuma cara macam nak mengatasi. Tuan-tuan cuba tulis, ada beberapa benda yang Allahumma salli ala sama boleh kita sebagai untuk jadi pendinding dalam kehidupan kita. Apa amalan kita boleh bacalah, kita boleh jadikan sebagai rutin harian. Yang pertama, dengan tinggalkan suratul Fatihah. Ini adalah asyifa yang paling utama dalam Quran. Ayat yang paling besar, surah yang paling besar adalah suratul Fatihah. Semua ingat dah. Yang kedua, cuba amalkan ayatul kursi. Ayatul kursi ini cuba jadikan sebagai pendinding harian kita. Nak keluar rumah sebelum tidur, amalkan. Yang ketiga, amalkan surah Al-Mu'awwizat. Apa surah Al-Mu'awwizat? Surah-surah yang Allah turunkan, yakni disebut dengan 3 khul. Bagaimana asbab nuzulnya adalah ketika mana Rasulullah pernah disihir. Lama Nabi kena sihir, maka Allah turunkan 2 surah daripada Mu'awwizat ini, Qul a'udzu bil falaq dan Qul bin nas, sebagai ayat yang memberikan asbab penyembuhan kepada sihir yang Nabi kena. Maka boleh amalkan surah Al-Mu'awwizat, 3 khul itulah. Dan yang keempat, cuba cari amalan-amalan yang kita boleh jadikan sebagai amalan harian kita. Seperti mana kalau waktu saya dulu, kalau tuan-tuan tanya saya pengalaman waktu kena sihir, guru saya minta amalkan hizib bahar. Hizib bahar waktu saya duduk di Mesir, guru saya ijazahkan. Dan waktu kena sihir lama tu, mentebari atas katil tu, itulah di antara amalan yang dibacakan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah itu jadi pendinding yang rasa makin kuat setiap hari.
Hizib Bahar. Nanti cuba tengok. Ada banyak Hizib Nawawi. Tengok hizib-hizib yang ditulis, yang disandarkan dengan ulama-ulama yang menulis itu adalah yang saya melalui ayat-ayat Quran lah. Hizib Bahar ni tak ada. Dia bukan jampi-jampi serapah. Semua ayat-ayat Quran, hadis yang kita bacakan cuma disusun adanya silibus itu sahaja. Jangan carilah hizib-hizib ini. Contohnya kalau lepas asar orang baca mak surat, cubalah amalkan benda-benda yang dah disusun ini. Maka itu antara amalan-amalan yang saya rasa saya pun tidaklah perfect. Kita pun banyak ujian, kita gagal. Saya pun gagal banyak. Tapi setiap hari kita cuba improvise lah yang lebih baik dalam kehidupan, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik. Jadi Ustaz berikan kepada kita beberapa amalan. Yang pertama Fatihah, yang kedua Ayatul Kursi, yang ketiga 3 Kul, dan yang keempat Hizib Bahar. Jadi mari sama-sama kita laksanakan. Baik, tentang topik kita penawar jiwa kacau, soalan yang seterusnya dari Urubi AB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penawar jiwa kacau, Ustaz, saya nak tanya, apakah jiwa yang kacau ini juga boleh memudaratkan orang-orang di sekelilingnya jika tidak dibendung masalah ini dari peringkat awal lagi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada soalan daripada Kak Ruby kita. Berkaitan adakah orang yang jiwa kacau ni akan mudarat orang keliling kalau tak bendung? Jawapannya ya. Sebab mana boleh orang yang tidak ada kasih sayang untuk memberi kasih sayang? Man la yarham la yurham. Orang yang tak menyayangi, dia tak boleh orang yang tak disayangi, dia tak boleh menyayangi. You cannot give what you not effort. Kamu tak boleh bagi apa kamu tak miliki, kamu tak ada. Begitu juga masalah. Kamu akan memberi masalah kalau kamu terlalu banyak masalah. Sebab macam kita tengoklah orang yang stres. Dia tak boleh lari, muka tu akan nampak kestresan tu. Kestresan. Orang yang lok-lak, kita akan nampak kelok-lakan dia tu. Betul. Orang yang sopan, kita akan nampak sopan dia. Tak ada buat apa, nampak. Tak ada buka mulut pun orang tahu. Orang yang berbohong, tak ada buka mulut, nampak bohong dah. So ni sebab tu hakikat kehidupan kita ni, kita tak boleh lari daripada siapa kita yang sebenar. Maka sebab tu orang yang ketika diuji dengan masalah jiwa kacau, you kena cepat-cepat cari cara untuk you keluar daripada jalan, escape that kind of problem. Kalau kamu masih tersepit duduk dalam gambaran yang sama, maka kamu akan memberikan mudarat kepada orang. Sebab tu kita tengok orang yang ada masalah ni biasanya dia akan mengheret banyak masalah yang lain. Keluarga yang broken family, maka dia akan mengheret anak-anak dia akan ada banyak masalah sosial yang lain. Di rumah anak yatim yang kita tolong bantu urus, kebanyakan budak-budak yang buat masalah biasanya dia nak kepada attention disebabkan dia nak perhatian mak dengan ayah dengan cara dia buat masalah. Bila kita tanya sebab apa? Biar. Dia kata mak biar mak ayah dia malu. Sampai macam tu. Sebab tu orang kata perlu diubati, dia akan memberikan mudarat bukan hanya kepada diri, mudarat kepada ramai benda-benda yang lain. Maka orang yang masalah ni dia akan mencuri, dia akan menipu, dia akan buat banyak tak jujur dalam kerja. Saya pernah ambil pekerja yang dia terlibat dengan dadah. Kita bagi peluang pekerjaan, dia buat khianat. Dia curi habis barang-barang dalam masjid. Dia kerak kabel dalam kabel-kabel dijual. Kabel tu harga jual berapa ringgit sangat, tapi kita nak betul-betul buat bagi elok balik, menelan belanja belas-belas ribu. Maka sebab dia menyusahkan orang dengan jiwa kacau dia tadi. Dia nak barang, dia nak benda-benda yang tak sepatutnya tadi, maka benda tu memberikan kesan berpanjangan dan buruk kepada impact kepada komuniti itu sendiri. Baik, jadi kepada kita yang ada penyakit ataupun sakit jiwa kacau ini, cepat-cepat kita ubati kerana akan juga menjangkiti dan mengacau orang lain. Maka antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan seperti yang telah dikongsikan sebentar tadi. Baik, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita sedang membicarakan topik berkaitan penawar jiwa kacau. Dan kepada anda yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebarkan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan memberi manfaat. Baik, kita terus meraihkan soalan pagi ini. Kali ini pula datang dari sahabat kita bernama Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pandangan dari Ustaz, selain menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai penawar bagi mereka yang mempunyai masalah jiwa kacau, adakah mereka perlu berjumpa dengan pakar psikologi bagi mendapatkan nasihat dan mententeramkan jiwa mereka? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih pada Tuan Abdul Karim Sofyan tanyakan soalan selain daripada ayat Quran yang kita kongsikan tadi, kan ayat kursi, surah Muawwizat dan juga amalan-amalan hizib-hizib tertentu untuk kita memelihara diri. Sudah pastilah Islam tidak menolak sains, perubatan-perubatan moden ini selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, maka dapatkan. Jangan mencari adat. Kan? Jangan mencari adat. Apa maksud mencari adat ni? Bila perubatan moden itu kadang-kadang mungkin boleh membantu, maka silakan ambil manfaat. Even kalau orang tanya saya, Ustaz ni dia kena gangguan, kalau tanya saya sendiri sarankan dalam masa yang sama dapatkan rawatan secara ruqyah syar'iyah, dalam masa yang sama pergi juga dapatkan rawatan dengan pakar-pakar tertentu. Sebab kita tak tahu tahap kesakitan seseorang itu dekat mana. Sebab kita tak ada keilmuan tersebut. Jadi tak boleh nak ambil rasa-rasa. Jadi sangat memerlukanlah bantuan pakar. Kalau psikologi melibatkan mungkin mental, perlukan psikologi, ataupun kaunselor untuk orang-orang yang stres dan sebagainya. Jadi sebenarnya we need someone to talk. We need someone to advise. Walaupun hebat tara mana pun kita. Ada seorang hamba Allah ni jutawan yang memang tak relax punya kaya. Duit ni tolak duit orang, semua duit dia lah, abang kaya lah dia ni, memang kaya subhanallah. Tapi dia ada masalah jiwa. Dia punya masalah ni sebenarnya dia perlukan someone to talk. Itu sahaja. Even dia sanggup bayar orang untuk jumpa dia dan bercakap sahaja. Jumpa dia dengar dia cakap, beletak sejam dia bayar 1,000 2,000 sampai macam tu sekali. Jadi jangan mengambil mudah meremeh-temehkan tanda-tanda awal bila kita datangnya benda yang tak best, sakit-sakit ni. Segerakan jumpa pakar agar langkah awal bila kita dapat prevent itu, insya-Allah dia lebih baik dalam dalam kaedah perubatan ini, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik. Jadi kepada anda yang nak berjumpa dengan pakar, maka dibenarkan dan dipersilakan selagi mana tak melebihi batas-batas syarak. Okey, soalan yang seterusnya menarik juga untuk kita tanyakan kepada Ustaz. Dari Nazni Bakar bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk memberi nasihat kepada orang yang jiwanya tengah kacau? Adakah kita perlu tegur secara kasar atau secara lembut mengikut situasi keadaan orang itu? Terima kasih kepada Nazni atas soalan. Baik, terima kasih pada Nazni Bakar untuk soalan yang baik. Maka bila kita tengok orang tengah jiwa kacau ni, dia buat benda-benda pelik, nampak dia pun nampak gelisah, nampak dia pun macam tak tuntuang lah sebagai seorang manusia normal ni, maka apa yang perlu dibuat adalah tengok keadaan dia. Dalam tu ditanya nak buat lembut ke kasar ni depend pada keadaan seseorang. Cuma bagaimana ketegasan itu perlu diletakkan pada tempat dia, begitu juga kelembutan. Kalau semua keadaan lembut sampai tak tegas langsung pun tak boleh juga. Kalau keras dia macam makan tebuan hari-hari pun tak boleh juga. Maka saya rasa itulah subjektif di atas hikmah dalam kita nak menyampaikan. Even saya dengan anak-anak secara peribadi, saya rasa macam saya tak garang. Tapi kalau tanya anak-anak, siapa yang paling garang? Mama ke Walid? Dia pun kata Walid. Saya rasa fikir, cuma kita perlu letakkan tegas tu betul. Padahal saya yang selalu melawak dengan mereka. Kalau Ming dia hegeh-hegeh, pelik-pelik tu saya lah. Tengah hujan, saya lari ramai-ramai mandi hujan, ramai-ramai dengan anak guling-guling ke tepi padang.
maka ada waktu kita bermain dan ada waktu kita tegas. Gitu juga dalam nasihat. Bila kita nampak ada orang yang tengah duk jiwa kacau lain macam, nampak macam dah lepas ke bulan tak relax kan, tak relax kan, maka ketika tu kalau perlu tegas tu kita marah dia. Contoh kita nampak anak-anak muda kita yang budak-budak umur 9-10 tahun duk berokok di padang, tegaskan dengan mungkin dua cara. Pada saya pergi sembang dengan dia, awak terlibat dan sebagainya. Kali kedua, kali ketiga masih terlibat, tegaskan sikit. Ni kali pertama main mukadimah pun tu dia macam dengan 7 line punya gangster dah. Budak-budak tu pun takut bila kita tengok kan. Jadi dia takut ketika ada kita je. Takkan nak buat tunggu negara tuan-tuan kat situ. Kan? Maka sudah pasti saya rasa kelembutan akan mengatasi segalanya. Cuma kalau 2-3 kali tegur itu, kalau perlukan kepada ketegasan, maka depend on situasi lah. Saya rasa benda ni tak adil untuk kita jawabkan A semata-mata ataupun B semata-mata. Depend on situasi, keadaan macam mana. Saya rasa dengan kewibawaan dan bijaksana dan bijaksininya tuan-tuan, kita tahu di mana nak menggunakan, mana lemah dan mana lembut dan mana keras tadi, insya-Allah. Baik Ustaz, kita kalau nak makan ada doa, nak masuk tandas ada doa, dan nak pakai baju pun ada doa. Ada tak doa untuk menghilangkan stres seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Nurmadiah Abdullah? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada tak doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW untuk menghilangkan stres? Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Jadi doa ni mungkin kita boleh amalkan. Sebab kadang-kadang Ustaz, hari ni ramai orang stres ya. Pagi-pagi stres dah. Ada orang petang baru stres. Tapi ni pagi-pagi dah stres. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami. Baik, terima kasih untuk soalan yang saya rasa sangat baiklah. Berkaitan doa. Tuan-tuan, doa ni terlalu banyak kalau kita tengok dalam hadis, dalam Quran ni banyak sangat doa. Maka cuma saya rasa doa yang saya rasa adil untuk semua amalkan dan mudah untuk kita praktikkan. Bagi doa panjang-panjang, melelong pakai siapa tak boleh hafal. Jadi baik, kita ambil doa yang saya rasa sangat lazim yang kita selalu dengar. Dalam satu hadis Nabi SAW, doa ya mukhallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada yang riwayat lain wa ala ta'atik. Apa makna dia? Minta-minta ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kerana bila kita bincang tentang jiwa kacau, stres, anxiety ni melibatkan hati lah. Betul. Dia tak akan mai daripada benda yang lain, kerana itu adalah dia punya punca kuasa dia. Maka macam mana nak menyelesaikan masalah yang lain? Maka kawal punca kuasa tadi. Bila kita mampu mengawal punca kuasa hati, maka insya-Allah mudarat yang lain itu kita dapat balancekan dia dalam keadaan yang sangat baik. Ya mukhallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, minta ya Allah yang membolak-balikkan hati, kerana Allah yang mentadbir hati manusia. Betul. Allah yang mengawal segala penyakit-penyakit ni. Allah yang menguruskan, kerana penyakit-penyakit ni adalah makhluk Allah belaka. Bila sebut kata makhluk Allah ni, dia tertakluk di bawah penguasaan Allah secara mutlak. Kita minta agar Allah menjaga hati-hati kita daripada kena dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Orang yang ada masalah hati ni tuan-tuan, sakit jiwa kacau ni, sebab kadang-kadang di antara puncanya kita tidak merasakan apa yang Allah bagi itu sebagai satu nikmat yang dah cukup untuk kita. Maka kita membanding-bandingkan, kita nak benda yang kita tak dapat. Kita mengimpikan benda yang orang lain dapat dan kita nak. Maka tu yang mula-mula jiwa kacau tu. Dia tengok pasangan tu sweet-sweet bagi bunga. Dia nak suami dia bagi bunga juga. Suami kamu mungkin tak bagi bunga, tapi dia bagi benda yang lain selain daripada bunga. Dia bagi bunga, dia tak bagi macam suami yang hebat. Lepas tu dia kawan tu suami dia tu. Kan? Jadi jangan mengimpikan kebahagiaan orang duduk dengan kita. Tapi kita bina bahagia kita. Walaupun dengan cara yang paling sederhana. Orang dulu-dulu tengok, dia tak ada pun nak sweet-sweet, abdi-abdi, tapi sweet hidup dia pun 70 tahun. Saya pernah jumpa baru ni seorang Tok Wan ni, 57 orang cucu, 18 orang anak. Masya-Allah. Relax je hidup, kenyih ya kata ya Allah Rabbi. Kenyih ya, pi mana kenyih ya. 57 orang cucu. Kalau nak hafal nama tu perasan balik awal kan, nak hafal nama cucu lah je canggih-canggih, Christina, Balkis, Putri, Maisarah, nama tak relax punya. Kalau dulu mungkinlah senang. Maka nampak kata apa? Tenang dan bahagianya hidup dia, walaupun tak kaya, tengok dia hidup tenang. Buat kerja-kerja kampung 18 orang anak bos. Kita 3-4 orang anak pun melelong dah kadang-kadang. Maka kerana bahagia itu sederhana, maka bina bahagia dengan cara kita
Allahumma salli ala Muhammad, amalkan doa ya mukhallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Doa yang lain saya rasa boleh selalu dalam kehidupan kita, pastikan macam tadi sebelum tidur jadikan sebagai doa harian kita muawizat tadi, 3 khul, tulis pelindung, sebaik-baik pelindungan yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Ayatul kursi ni paling basic lah saya rasa. Betul. Kalau tak buat juga memang kena start day lah kot. Itu suratul Fatihah lah. Surah Fatihah kalau tak hafal juga malah bang, malah nak kata apa. Bacalah tentang itu, benda-benda yang senang lah saya rasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bekalkan kebaikan tersebut. Baik, jadi antara doa yang boleh kita amalkan iaitu doa yang selalu kita dengar dan tak berapa panjang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Jadi mudah-mudahan bila kita baca doa tersebut Allah redakan ketegangan dalam jiwa kita. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan. Kesimpulan untuk topik kita pagi ini. Okey, baik. Kesimpulan dia tuan-tuan, kita semua punya hati, maka berhati-hati dalam memelihara hati. Masya-Allah. Kerana di saat kita tercicir dan tergelincir daripada memelihara hati, maka akan wujudnya sakit hati dan kita akan menyakitkan hati-hati yang lain. Betul. Maka dalam bab ni saya rasa berusahalah sebaik mungkin, walaupun kita tak terbaik, bukanlah yang terbaik, tapi kita usahakan mana yang kita mampu untuk menyenangkan semua orang, dan mudah-mudahan dengan kita menyenangkan semua orang yang lain, kita menyenangkan hati kita, menjaga hati kita dengan baik, Allah senang dengan kita untuk memberikan rahmat dan kasih sayang. Kita baik, berbincang jauh pun sebab apa? Kita nak kebaikan yang sama. Betul. Agar semua tak terkena dengan penyakit sakit jiwa ni lah. Jiwa kacau ni, insya-Allah mudah-mudahan. Baik, bagi mendapat barakah pada pertemuan kita pagi ini, doa ringkas Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, amin, sama ada dalam keadaan kami setara kami tak setara, ya Allah. Amin. Ya Latif, lembutkan hati kami, ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan, ya Allah. Tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa, ya Allah, yang buat maksiat, yang melakukan kemungkaran kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kalau kau tak pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu, kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih, ya Allah. Amin. Ya Arhamar Rahimin, yang mentadbir hati-hati kami, janganlah kau azab kami dengan azab yang berat, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak ayah, kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mak dan ayah kami, ya Allah. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, kalau ada perbuatan yang pernah kami sakitkan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Amin. Kerana kami takut kau akan mengembalikan anak-anak derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Ya Allah, amin, pada kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami yang masih makan harta haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa-dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kau himpunkan kami pada pagi dengan majlis yang baik, maka kau pisahkanlah kami dengan kebaikan, dan kau jadikanlah kami di antara orang istiqamah sampai mati, dapat kami menumpukan kehidupan kami dengan majlis ilmu yang baik, ya Allah. Amin. Ya Allah, kau berkatilah program Tanyalah Ustaz dan semua kru yang terlibat yang tidak disebutkan nama tetapi kau mengenalnya, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada sedang penonton, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada setiap pagi. Akhir kata, kalau cukup tilam bantal, terasa kantuk tidakkan susah. Kalau hidup sabar tawakal, di mana hidup takkan gelisah. Saya Dahyan Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.